Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pertama sekali, Kabinet Anwar makin panas. Spekulasinya makin panas. Ada yang menjangkakan Nurul Izzah akan jadi Menteri Besar Selangor, tidak akan jadi menteri. Wah, itu memang paling hebat lah kan. Tapi untuk menjadikan Nurul Izzah sebagai Menteri Besar Selangor, Nurul Izzah perlu bertanding dan mempunyai kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Menggantikan Amiruddin Syari. Bolehkah itu berlaku? Kedua, bagi menjadikan Nurul Izzah sebagai menteri pun perlu juga sebuah kerusi. Nurul Izzah juga perlu kerusi. Sebab kalau dia tidak ahli parlimen, dia tidak boleh dilantik sebagai menteri. Jadi, mana satu yang akan lebih penting? Dalam pada itu, spekulasi kabinet baru Anwar makin panas dan macam-macam yang dicadangkan. Ikuti terus ulasan ini sebab semuanya menarik. Semua mata kini tertumpu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR susulan peletakan jawatan Rafizi dan Nik Nazmi. Kesan politik daripada pemilihan PKR pada Sabtu lalu mencetuskan spekulasi mengenai siapa lagi yang mungkin mengundurkan diri dan siapa pula bakal mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Walaupun Nurul Izzah Anwar menang jawatan timbalan Presiden PKR, namun pada 9 Mei ini dia menjelaskan tidak berminat menyertai kabinet. Jadi bila Nurul Izzah menyatakan dia tidak berminat untuk menyertai kabinet, ada banyak kebaikannya. Pertama, Nurul Izzah boleh menumpahkan segala keringat dan tenaganya untuk membangun PKR daripada bawah dan tidak perlu sibuk-sibuk berada di atas. Kedua, Nurul Izzah juga tidak perlu menjadi ahli parlimen. Jadi, itu sebabnya ada yang menjangka Nurul Izzah mungkin akan jadi Menteri Besar Selangor atau Menteri Besar Negeri Sembilan. Karena ada yang menjangka Negeri Sembilan sebab Negeri Sembilan Menteri Besarnya adalah daripada Kem Rafizi Ramli. Jadi, adakah Ketua Menteri Besar Negeri Sembilan akan letak jawatan lalu mengosongkan jawatan Menteri Besar itu dan akan diisi pula oleh Nurul Izzah. Tapi Nurul Izzah perlu menang dalam pilihan raya. Kalau tidak, dia tidak boleh menjadi Menteri Besar. Bagi 4 naib Presiden PKR, terdapat banyak spekulasi sama ada R. Ramanan yang kini merupakan timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan naik pangkat ke jawatan Menteri. Ramanan satu-satunya muka baru dalam senarai naib Presiden PKR. Manakala 3 lagi penyandang memegang jawatan itu sejak dari penggal sebelumnya. Ramanan sebelum ini ialah bendahari MIC. Kenaikan mendadak Ramanan dalam kepimpinan PKR dalam tempoh 4 tahun kebelakangan ini pernah dikritik oleh Rafizi yang berpendapat ahli baru sepatutnya bermula dari bawah. Namun begitu Ramanan memperoleh jumlah kedua tertinggi dalam kalangan 4 naib presiden selepas Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Bagi Amiruddin, perkembangan terbaru menghidupkan semula spekulasi sejak tahun lalu bahwa dia mungkin dipindahkan ke jawatan persekutuan. Mengikut logik, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul disebut bakal menggantikan Amiruddin sebagai Menteri Besar sambil dia sendiri merancang langkah seterusnya menjelang tamat tempoh pelantikannya sebagai senator pada Disember 2025. Zafrul akan kehilangan jawatan kabinet apabila tempoh perkhidmatannya sebagai ahli Dewan Negara tamat dan tidak boleh dilantik semula kerana telah mencapai had penggal. Namun perlu diingat, Amiruddin pernah menyatakan pada tahun lalu dia akan kekal sebagai Menteri Besar hingga tamat penggal 2028 berdasarkan nasihat Sultan Selangor bagi menjamin perpaduan dan kestabilan. Pada masa sama, Zafrul kekal sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO walaupun pernah didekati oleh PKR berkenan kemungkinan menyertai parti itu. Dia juga menafikan spekulasi tentang pelantikannya sebagai Menteri Besar Selangor tahun lalu. Tambahan pula Zafrul kini bukan adun Selangor. Ini bermakna untuk layak menjadi Menteri Besar, dia perlu terlebih dahulu memenangi pilihan rakyat kecil di negeri itu. 2 lagi naib Presiden PKR, Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang. Antara pemenang yang tersingkir dalam pemilihan ter-PKR termasuk Ketua Pemuda PKR yang baru,
Kamil Munim yang juga setiausaha politik Anwar sebagai Menteri Keuangan. Kamil memegang jawatan itu tanpa bertanding. Penyandang dahulu Adam Halim yang kini timbalan Menteri Belia dan Sukan pula bertanding dan menang bagi jawatan dalam Majelis Pimpinan Pusat. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail tidak memegang sebarang jawatan dalam parti meskipun memegang portfolio kabinet yang penting. Dia sebelum ini pernah mempertimbangkan untuk bertanding jawatan timbalan presiden tetapi akhirnya mengundur diri bagi memberi laluan kepada Nurul Izzah. Timbalan Menteri Perpaduan Negara K. Sarawasti pula tewas dalam usahanya untuk menjadi anggota ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR dan Ketua Cabang Bukit Bintang. Sebelum ini, naib Presiden lantikan PKR tetapi tidak menawarkan diri untuk bertanding semula jawatan itu. Terdahulu hari ini, kedua-dua Rafizi dan Nik Nazmi mengumumkan telah menyerahkan surat peletakan jawatan masing-masing. Rafizi yang sebelum ini menyatakan akan berundur ke bangku belakang sekiranya tewas. Berkata, dia tidak lagi mempunyai mandat parti untuk menerjemahkan agenda ke dalam program kerajaan. Nik Nazmi pula tidak pernah menyuarakan hasrat sama, tetapi menyatakan kegagalannya mempertahankan jawatan sebagai faktor utama keputusan tersebut. Kedua-dua menteri itu akan menggunakan baki cuti tahunan sehingga hari terakhir mereka di pejabat pada 17 Jun dan 4 Julai. Banyaklah komen daripada netizen berkait isu ini. Uday B kata, turun naik dalam politik ini adalah perkara biasa dalam sistem demokrasi. Senario begitu akan menambah pengalaman dan kematangan ahli-ahli politik tersebut. Ahli politik yang tidak pernah mengharungi sebarang tribulasi tidak akan menjadi pemimpin yang baik dan berkesan. Cumanya jangan pernah merajuk dan melompat ke ladang yang hijau dan subur. Orang ramai akan melabelkannya sebagai oportunis. Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah melalui liku-liku yang sukar, tetapi akhirnya diterima juga sebagai negarawan. Datuk Seri Rafizi Ramli akan bangkit kembali apabila tiba masanya. Akhirnya kita kena percaya dengan keadaan dan qadar Allah, kata beliau. Kotaro Minami kata, peletakan jawatan oleh Rafizi mungkin tidak mendatangkan sebarang kesan kepada rakyat. Malahan, ramai yang boleh terima disebabkan kegagalan beliau berfungsi dengan baik sebagai Menteri Ekonomi. Namun, lain pula Nik Nazmi, beliau agak berkesan di dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Alam Sekitar dan tekun melawat tempat-tempat yang bermasalah, kata Kotaro Minami. Apalah pendapat anda semua untuk isu spekulasi kabinet baru Anwar? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wow, ini hebat. Zahid akhirnya bersuara berkait dengan peletakan jawatan pengunduran Rafizi daripada Jemaah Menteri. Apa reaksi Zahid Hamidi? Agak-agak dia tolak atau dia terima peletakan jawatan itu. Kan kita tahu, Zahid Hamidi ialah timbalan Perdana Menteri. Dalam memilih calon ataupun memilih kabinet baharu kalau ada rombakan, pastilah timbalan Perdana Menteri akan memainkan peranan yang besar juga. Kerana beliau ialah orang kedua memimpin negara ini selain Anwar Ibrahim dan seorang lagi timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak. Saudara, apa agak-agaknya implikasi peletakan jawatan Rafizi dan Nik Nazmi ini terhadap Barisan Nasional? Adakah dengan pengunduran Rafizi dan Nik Nazmi ini memberikan tonik baru kepada UMNO, Barisan Nasional, untuk menjadi dominan semula dalam dunia politik Malaysia? Adakah komen Zahid Hamidi yang dia lontarkan ini ada kaitan dengan kegembiraan atau ada kaitan dengan apa yang dikatakan mahu jadi dominasi politik Malaysia itu? Sebab kita pun tahu, ketika Rafizi Ramli mengambil cuti pada tahun 2021, cuti panjangnya itu, Pakatan Harapan pada waktu itu seakan-akan hilang arah dan tujuan. Mati dan tidak kemana-mana. Lesu, kempennya lesu, menjawab tohmahan daripada musuh politik jadi lesu, hampir semuanya jadi lesu.
Kamu masih ingat lagi ketika berlakunya langkah Sheraton? Apa yang berlaku? Lesu semuanya. Sebab tiada Rafizi Ramli sebagai tentera. Tapi selepas kehadiran Rafizi, akhirnya Pakatan Harapan bangkit semula menjadi aktif dan proaktif, dinamik, progresif. Jadi, adakah dengan pengunduran Rafizi dan Nik Nazmi ini memberikan sinar baru kepada UMNO? Karena kata Zahid Hamidi, pengunduran Rafizi, Nik Nazmi tindakan berprinsip. Maknanya, Zahid Hamidi sedang menunjukkan secara tersiratnya dia menyokong akan pengunduran Rafizi sebagai Menteri Ekonomi. Timbalan Perdana Menteri berkata, keputusan dibuat Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad itu perlu dihormati. Wah, Anwar Ibrahim belum lagi bagi komen dia terima atau tidak peletakan jawatan itu, karena kata Anwar Ibrahim, pemakluman akan diberikan menyusul selepas mereka bercuti. Zahid Hamidi sudah bersuara. Dia kata, perlu dihormati keputusan itu. Maksudnya, dia terimalah kan. Keputusan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli serta Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad meletak jawatan daripada jemaah menteri adalah satu tindakan berprinsip dan perlu dihormati. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi berkata, Rafizi dan Nik Nazmi telah memberi sumbangan yang berkesan serta mendukung semua keputusan kerajaan. Kata Zahid, mereka berprinsip, itulah janji mereka untuk letak jawatan sekiranya tewas dalam pemilihan PKR dan kita menghormati pendirian itu, katanya lagi. Biarpun kita tidak campur dalam urusan dalaman parti, namun bagi pihak rakan-rakan dalam kabinet, saya merasakan bahwa selama ini mereka telah menyumbang dengan cukup berkesan dan mereka secara kolektif mendukung semua keputusan yang telah ditetapkan jemaah menteri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan rakaman konsert Desaku Mendunia. Zahid juga berkata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempunyai kuasa mutlak untuk melantik pengganti daripada Parti Keadilan bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Pemimpin datang dan pergi, begitu juga menteri. Perdana Menteri akan memilih orang yang terbaik daripada parti berkenaan untuk berada dalam jemaah menteri, katanya. Terdahulu, Rafizi dan Nik Nazmi mengumumkan peletakan jawatan. Rafizi gagal mempertahankan jawatannya sebagai timbalan Presiden PKR selepas tewas kepada Nurul Izzah. Pejabat Perdana Menteri menerusi kenyataan memaklumkan Anwar telah menerima permohonan cuti dan pengunduran sebagai anggota jemaah menteri daripada Rafizi dan Nik Nazmi. Menurut PMO, Perdana Menteri bersetuju meluluskan permohonan cuti kedua-duanya dan sebarang keputusan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Berapa jam selepas Rafizi Ramli letak jawatan, rupa-rupanya ini yang berlaku. Sedih, mengecewakan. Manakan tidak sedih dan mengecewakan? Penganalisis politik menyatakan Rafizi tak dapat bezakan hal politik dan khidmat kepada negara. Benarkah Rafizi tidak dapat membezakan hal politik dan khidmat kepada negara? Bolehkah dipisahkan politik dengan khidmat negara ini? Inilah yang menjadi tanda tanya ramai. Siapa penganalisis yang kata ini? Tiada satu perkara pun dalam perlembagaan menyatakan anggota jemaah menteri mesti memegang jawatan dalam parti, kata penganalisis. Tetapi ramai netizen kata itu perlembagaan. Tetapi secara prinsip dan prinsipnya PKR adalah parti yang berbeza dari segi ideologi dan pelaksanaannya, kata para penyokong PKR. Penganalisis sudah menjangkakan peletakan jawatan Rafizi Ramli yang dilihat tidak dapat membezakan hal politik dan berkhidmat kepada negara. Taufik Yakub dari Universiti Malaya berkata, tiada satu perkara pun dalam perlembagaan menyatakan anggota jemaah menteri mesti memegang jawatan dalam parti. Betul lah kan? Buat apa ada jawatan dalam parti baru boleh memegang jawatan menteri? Dan ada juga sebenarnya berlaku lah, kita lihat daripada pengamatan dan daripada analisis saya,
Ramai juga pemimpin-pemimpin parti ini sebenarnya yang boleh memimpin parti tapi tak boleh memimpin negara. Dia presiden, dia setiausaha, dia timbalan setiausaha dan macam-macam lagi lah jawatannya di parti, tapi belum tentu dia boleh memimpin dalam kementerian dalam negara. Takut-takut nanti pimpinannya mengajar itik berenang, mengajar ketam berjalan luruslah pula. Macam itulah lebih kurang kan. Kata penganalisis ini, maka apa yang dilakukan Rafizi ini lebih kepada kekecewaan dan tidak mencerminkan jiwa besar sebagai seorang pemimpin, katanya lagi. Ketika mengumumkan peletakan jawatan Menteri Ekonomi, Rafizi berkata, beliau menyertai politik untuk membudayakan politik baharu, berteraskan kebertanggungjawaban dan mandat rakyat. Menurut ahli Parlimen Pandan itu, kekalahannya dalam pemilihan PKR pada 23 Mei lalu bermakna beliau tidak lagi mempunyai mandat daripada parti sendiri. Surat peletakan jawatan sudah diserahkan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan peletakan jawatan itu berkuat kuasa 17 Jun. Walau bagaimanapun, belum ada lagi penerimaan secara rasmi peletakan jawatan Rafizi Ramli dan Nik Nazmi tersebut. Anwar kata dia masih lagi belum berfikir nak buat macam mana, dan lebih penting lagi, Anwar kata biar dulu mereka bercuti. Tak boleh tukar kalau masih bercuti. Taufik menyifatkan peletakan jawatan itu sebagai tindakan berani tetapi tidak bertanggung jawab. Negara kini berhadapan dengan pelbagai kemelut dunia dan sedang memulihkan ekonomi negara. Tetapi tindakan Rafizi ini tidak mencerminkan beliau adalah pemimpin yang cekal untuk berkhidmat kepada negara, katanya. Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Inisiatif Pendapatan Rakyat, Pangkalan Data Utama dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura antara beberapa perkara yang digerakkan ketika Rafizi memegang portfolio ekonomi. Meskipun dengan inisiatif sedemikian, pemilihan parti baru-baru ini menyaksikan Rafizi tewas dalam perebutan jawatan timbalan Presiden PKR di tangan Nurul Izzah Anwar, yang dilihat calon pilihan dengan sokongan lebih 200 daripada 222 PKR bahagian. Shah Rudin Awang Ahmad dari Universiti Malaysia Sabah percaya Rafizi akan mampu membina semula rangkaian sokongan menerusi NGO yang fokus pada isu dekat dengan rakyat. PKR perlu bersedia untuk peranan baharu Rafizi di luar jemaah menteri, di mana beliau boleh menjadi suara rakyat yang berpengaruh, katanya kepada FMT. Dengan sokongan rakyat lebih teguh, Rafizi mungkin boleh dilihat sebagai calon Perdana Menteri dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beberapa jam selepas pengumuman Rafizi, Nik Nazmi, Nik Ahmad turut meletak jawatan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam kerana gagal mempertahankan jawatan Naib Presiden. Ahli Parlimen Setiawangsa itu berkata, surat letak jawatan sudah dihantar kepada Anwar dan akan berkuat kuasa 4 Julai. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen kamu.